Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, baik. Hari ini cikgu akan sambung bab 5, iaitu bab terakhir, dan ini adalah subtopik yang terakhir, ya. Terakhir iaitu pengurusan kredit dan hutang, ya. So jadi dalam pengurusan kredit dan hutang ini, apa yang kamu belajar ialah banyak konsep yang kamu kena faham pengetahuan lah, ilmu pengetahuan tentang kredit dan hutang ni, ya. Kredit dan hutang, macam mana kita mau menguruskan nanti pada satu masa nanti bila kamu sudah menjejak ataupun keluar ke apa kita boleh panggil sebagai zaman dewasa nanti, sudah bekerja, kamu akan terdedah dengan situasi dan keadaan inilah, ya. Bila kamu sudah bekerja dan ada pendapatan, dan pihak bank pun akan menawarkan banyak perkhidmatan untuk anda semualah, kan. So jadi kamu perlu tahu ilmu ini, pada satu masa nanti kamu boleh gunakan lah, kan. Okey. So jadi apa yang kita akan belajar dalam 5.2 ini, iaitu pengurusan kredit dan hutang. So jadi yang pertama ialah, ini biasanya bank lah, ya, ataupun institusi kewangan akan memberikan perkhidmatan dorang lah, ya. Memberikan perkhidmatan iaitu contoh pinjaman ataupun kad kredit, ya. Kad kredit ni, kalau di sini kalau kamu boleh tengok, kad kredit itu ialah kredit ialah satu kemudahan penangguhan, satu kemudahan penangguhan bayaran yang diberikan oleh pembekal kepada pengguna. Pembekal ni bank lah, ya. Bank, ya, ataupun institusi kewangan kepada pengguna. Pengguna ni kita lah, ya. Cikgu, kamu nanti kalau sudah bekerja nanti akan terdedah dengan situasi inilah, ya. Kemudahan kredit yang biasa ditawarkan ialah nama dia kad kredit. Kad kredit itu pihak bank yang akan bagi dan kita akan gunakan. Kad kredit tu dia sama juga macam kad ATM, ya. Kad ATM. So jadi dia macam contoh kamu mau membeli barang. Contoh membeli laptop, ya, beli handphone. Satu kedai tu dia menawarkan perkhidmatan kad kredit, penggunaan kad kredit. So jadi kamu boleh gunakan kad kredit lah. Kad kredit ni maknanya kamu tidak perlu gunakan wang tunai. Begitu. So jadi maknanya kamu pakai kad kredit itu, kad kredit itu akan bayar apa barang yang kamu mahu beli, tapi perlu kamu bayar semula di bank lah, dan pihak bank akan keluarkan penyata pembayaran, dan setiap bulan perlu dibayar sekian dalam jumlah yang telah ditetapkan lah oleh pihak bank. Begitulah nama dia, kad kredit. Maknanya kamu gunakan kad kredit itu untuk membeli sesuatu ataupun barang di kedai lah, ya. Kedai. Itulah kita panggil kemudahan. Itu maksud dia kemudahan penangguhan bayaran. Maknanya kamu tidak perlu bayar dahulu. Guna kad kredit, tidak perlu bayar dahulu. Guna duit, guna wang tunai, tidak perlu. Tapi nanti bulan depan pihak bank akan keluarkan penyata, kamu kena bayar lah. Contoh satu bulan tu 200. So jadi 200 lah kamu bayar dalam tempoh 6 bulan contoh, ataupun dalam tempoh 1 tahun. Begitulah. Dia ada tempoh-tempoh dia, kamu perlu bayar. Jika kamu tidak bayar, kamu akan dikenakan denda lagi lah. Maknanya akan naik lagi, ada dikenakan faedah lah kita panggilkan, Maknanya di situ akan ada tambahan bayaran lagi. Begitu, ya, maksud dia. So itulah kita panggil kredit, ya. So jadi seterusnya kita hutang pula, ya. Konsep hutang. Hutang ni merupakan pinjaman yang belum dilunaskan. Contoh dia, kalau kita sudah pakai kad kredit itu,
So jadi itu kira kita berhutang lah, sudah berhutang dengan bank. So kad itu milik bank lah kan, kad kredit itu. So jadi di situ ada hutang sudah. So kita perlu bayar setiap bulan lah ya. Okey, hutang merupakan pinjaman yang belum dilunaskan. Jika satu urus niaga berlaku dengan menggunakan kad kredit, maka penggunaan kad kredit itu dikira sebagai hutang. So penggunaan. So kita guna kad kredit, selepas kita guna tu maknanya itu ada hutang lah tu. Itu maksudnya hutang ya. So ialah pinjaman yang belum dilunaskan ya. Itu maksud dia, pinjaman yang belum dilunaskan. Okey. Okey, bagi pengguna yang telah menggunakan kad kredit, okey, ini boleh baca sendirilah ya. Okey, seterusnya belanjawan peribadi. Okey, belanjawan peribadi. So jadi dia ada kebaikan dan keburukan juga kad kredit dia. Kalau kita ni tahu dia ada kebaikan ataupun ada keburukan juga. Ya. So perlu kita urus lah ya, perlu urus dengan bijak lah ya. So jangan membeli menggunakan nafsu lah ya. So kadang manusia ni kalau sudah ada kad kredit, semua benda dia mau beli kan, semua benda dia mau beli. So jadi so kita perlu urus kita punya kredit dan hutang tu kan. So itulah kita perlu belajar ilmu kredit dan hutang ini ya. So jadi belanjawan peribadi ialah anggaran pendapatan dan perbelanjaan. So jadi sebelum kita berhutang, kita kena tahu dahulu kita punya pendapatan ya. Bukannya main beli semua benda kita mau beli, bukan ya. So jadi kita kena tahu kita punya berapa pendapatan kita ya, berapa pendapatan. So jika pendapatan kita mencukupi untuk membeli ya, untuk membayar semula, membayar setiap bulan tu ya, setiap bulanan dia. So jadi barulah kita belilah kita punya barang yang kita mahu tu ya. So jadi amalan membuat belanjawan peribadi dapat. Okey, so jadi kita perlu urus kenapa kita buat belanjawan peribadi, sebab membantu individu merancang perbelanjaan secara berhemat ya. Kita rancanglah. Kita ini perlu, yang ini tidak perlu. Begitulah kita merancang. Okey, seterusnya mengelakkan perbelanjaan secara boros. Ya, itu betul ya. Mengelakkan perbelanjaan secara boros. Boros ni maknanya berlebih-lebihan. So memang itu tidak baiklah ya. Seterusnya menggalakkan sikap menabung. So kita kena menggalakkan sikap menabung ya. Tidak boleh beli sana beli sini ya. Hutang sana hutang sini. Okey, seterusnya pengurusan kredit dan hutang yang bijaksana. So jadi yang ini kita guna kad kredit. Perlu inilah pengurusan dengan bijaksana ni ya. Apa cara bijaksana itu? Ialah inilah, jelaskan bayaran. Ni jelaskan. Bila kita sudah berhutang, kita gunakan kad kredit, kita sudah ada hutang lah kan. So bank pun keluarkan penyata setiap bulan perlu bayar 200, contoh 200. So jadi kita kena bayar setiap bulan. Inilah jelaskan bayaran dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. Kalau kita bayar lambat, dia akan kenakan lagi faedah. Maknanya kenakan denda, tambahan bayaran lagi. Itu maksudnya. Okey, seterusnya sentiasa membuat bayaran penuh. Tidak bayar sikit-sikit. Contoh dia, kalau 200, tapi kita bayar 150, tidak cukup 200. Itu pun tidak baik juga. So sentiasa membayar bayaran penuh, sebaik-baik sahaja mendapat penyata, kerana pembayaran minimum dikenakan faedah dan cas bayaran lewat. So kalau kita bayar 150 tidak cukup 200, maknanya kita akan dikenakan denda lagi di situ. Memang tambahlah kita punya hutang kan. Okey, seterusnya menyediakan belanjawan atau rekod kewangan supaya mudah untuk menilai keadaan kewangan sendiri ya. Menyediakan belanjawan
Maknanya kita senaraikan lah apa kita mau belanja, apa yang tidak perlu belanja kan. Begitulah rekod kewangan setiap bulan belanja berapa. So ada lebihan kita sudah buat simpanan sedikit, begitu. Dan ada lebihan lagi, barulah kita boleh gunakan untuk kad kredit lah, contoh ya, kalau mau gunakan kad kredit. Okey, seterusnya. Okey, uji diri. Uji diri 7 ni, kamu baca situasi. Ni dia tanya, memiliki kad kredit. Encik Nelly ingin memiliki kad kredit. Beliau telah memenuhi syarat kelayakan untuk menjadi pemegang kad kredit. Okey. Namun beliau risau kerana ramai yang muflis disebabkan kad kredit. Okey. Apakah nasihat anda kepada Cik Nelly untuk mengatasi kerisauan beliau? Okey, nasihat kamu ialah ni. Jawapan dia ini. Ni 3 ni. Inilah nasihat. Boleh kita menggunakan kad kredit, boleh menggunakan kad kredit, jangan risau jadi muflis. Ni buat yang ini. Tiga ni kalau kita buat yang ini, insya-Allah dia tidak akan jadi muflis lah ya. Tidak muflis. Dan jangan guna melebihi kamu punya had belanjawan kad kredit itulah. Maknanya kalau kita had, contoh kita kad kredit tu boleh berbelanja 3,000 contoh. Dalam satu bulan 3,000. So jadi 3,000 itu kamu tidak boleh lebih penggunaan dia 3,000. So 3,000 itu maksimum 3,000. Kalau lebih, maknanya kamu akan menjerumuskan diri kepada akan jadi muflis lah, begitu kan. So jadi kena buat ni kita panggil menyediakan belanjawan ataupun rekod kewangan ya. Inilah 3 nasihat yang kita boleh bagi kepada Cik Nelly. Okey, itu jawapan dia. Okey, nombor 2. Puan Suzy membeli sebuah peti sejuk yang berharga. Okey, ini. Beliau kekurangan wang tunai sebanyak 1,000 dan membayar baki tersebut dengan menggunakan kad kredit. Daripada situasi, kenal pasti apakah kelebihan pembayaran menggunakan kad kredit. Kelebihan pembayaran menggunakan kad kredit, apa kelebihan dia? Ni di bawah ni. Kelebihan dan kekurangan kad kredit. Ni kelebihan dia. Jadi inilah kita boleh tulis untuk jawapan yang A inilah. Kamu boleh buat sendirilah ya. Ini. Okey, jadi apa di sini ya? Kekurangan pun ada di situ. So, soalan B, bagaimanakah Puan Suzy boleh mengelakkan daripada dikenakan cas tambahan? Bagaimanakah Puan Suzy boleh mengelak? So, boleh mengelak ni, jelaskan lebih awal ataupun bayaran penuh. So ada 2 lah. So ada 2, boleh dibagi di sinilah nasihat di sini. Bagaimanakah Suzy boleh mengelakkan daripada dikenakan cas tambahan semasa membuat bayaran hutang kad kredit? Inilah 2 ni. Jelaskan bayaran dalam tempoh yang ditetapkan oleh bank untuk menikmati tempoh tanpa faedah. Okey, kedua, sentiasa membuat bayaran penuh sebaik-baik sahaja mendapat penyata. So itu 2 tu dia tidak akan kena cas tambahan ya. Okey, so itu kelebihan dan kekurangan kamu boleh baca sendirilah ya. Boleh membuat pembayaran tanpa membawa wang tunai. Itu kelebihan lah kan. So, dia bawa kad kredit saja, kad. Pengguna boleh menikmati sistem ganjaran dalam bentuk rebate, tunai atau penembusan mata. Okey. Kaedah pembayaran yang mudah dan cekap. Mudah lah kan. Memudahkan pengguna untuk membeli barang dan perkhidmatan dalam talian. Okey. Internet lah kan. Okey, kekurangan. Inilah kekurangan dia ya. Ada cas-cas apa semua yang boleh lah. Pengguna mungkin akan berbelanja lebih daripada kemampuan. Itu kekurangan lah. So jadi kena pandai lah, bijak lah ya. Syarat kelayakan peroleh. Ni syarat. Kalau kita mahu mohon kad kredit, kita kena berumur sekurang-kurang dia 21 tahun ke atas, mempunyai pendapatan minimum 24,000 setahun. So ini setahun lah. Kalau ada 12 bulan, so jadi 12 bulan. Okey, kalau setahun 24,000, so maknanya satu bulan gaji kamu kena 24 bagi 12. So 2,000 lah gitu Okey, 2,000
darab dengan 12 bulan. So dapat 24. So gaji minimum 2,000 baru layak memohon layak lah. Kalau bank itu bagi kelulusan, dapatlah. Kalau tidak dapatlah. Dia bergantung kepada pihak bank ataupun institusi kewangan lah ya, untuk memberikan kad kredit ya. Tanggungjawab pengguna kad kredit perlu mematuhi tanggungjawab sebagai seorang pengguna kad kredit. Antaranya adalah seperti berikut. Tanggungjawab membuat bayaran. Ini kamu kena bayarlah, kena bacalah sendiri ya semua. Okey, apa lagi? Membuat tempoh yang ditetapkan. Rahsiakan maklumat kad kredit. Ini kena rahsialah ya. Nanti kalau tidak rahsiakan, nanti orang lain boleh guna. Bahaya ya. Orang lain boleh guna, jadi habislah. Kamu pula yang kena bayar ya. Orang lain guna, kamu bayar, rugilah. Simpan kad kredit di tempat yang selamat. Kena simpanlah. Segera membuat laporan sekiranya berlaku kehilangan. Betul. Semua semak urus niaga dalam penyata kad kredit yang diterima pada setiap bulan. Setiap bulan kita akan dapat penyata lah ya. Membuat bayaran yuran tahunan atau cas yang dikenakan oleh pengeluar kad kredit atas perkhidmatan kad kredit yang ditawarkan. Okey. Sistem ganjaran. So sistem ganjaran ini dapatlah juga kalau kita menggunakan kad kredit. Maksudnya kita akan dapat contoh hadiah, begitulah ya. Kita boleh menebus mata ganjaran dalam bentuk hadiah, kupon tunai atau perkhidmatan tertentu. Perlu dibuat dalam tempoh yang ditetapkan. Satu mata ganjaran akan diperoleh bagi nilai ringgit yang dibelanjakan. Nilai ringgit maknanya RM1 dapat satu mata ganjaran. Kalau RM2,000 mata ganjaran lah. Begitu. Okey, aspek keselamatan. Aspek keselamatan. Untuk menjamin keselamatan kewangan, pengguna kad kredit telah diperkenalkan dengan beberapa ciri keselamatan. Okey. Contoh dia ialah kita akan dapat perkhidmatan pesanan ringkas SMS ya, ringkas kepada pengguna untuk memaklumkan transaksi yang telah dilakukan. Kalau kita sudah buat transaksi menggunakan kad kredit, kita akan dapat SMS lah ya di handphone kita. Okey, lepas tu pengesahan kata laluan peribadi, nombor tag untuk semua transaksi kad kredit. Nombor telefon kita lah ya. So telefon kita ni pun sangat rahsia jugalah ya, handphone kita ni ya. So kalau jika kita ada kad kredit di situ akan dihantarkan nombor tag. Nombor ni maksudnya macam kata laluan lah. Dia ada 6 digit, 6 nombor, 6 digit akan dihantar ke handphone kita dan kita akan masukkan ke dalam contoh kalau kedai tu minta, kita akan bagilah. Lepas tu barulah berlaku proses perkhidmatan kad kredit yang kita mau kita gunakan itulah ya. Kita kena guna untuk lakukan transaksi lah ya. Transaksi ni maknanya kalau kita buat bayaran di kedai, kita akan dapat satu SMS lagi. SMS iaitu tag ni lah, nombor tag ni, barulah sempurna kita punya transaksi. Menyempurnakan transaksi tu kena ada nombor tag. Jika tidak ada, tidak boleh kita teruskan penggunaan kad kredit. Itu ciri-ciri keselamatan lah ya. Sangat bagus juga lah kan. Maknanya orang lain tidak boleh guna. Kalau handphone kita hilang, itu bahaya jugalah ya. Okey, kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit. Ini kesan dia, jadi kamu kena baca sendirilah ya. Cikgu sudah cakap kalau lambat bayar, maknanya akan dikenakan cas ya. Akan dikenakan denda, begitulah ya. Kadar faedah cas, kadar faedah ya. Ada dua lah di sini situasi dia ya. Kamu boleh baca sendirilah ya. Okey, seterusnya yuran keahlian. Ini adalah banyak yuran keahlian. Berikut merupakan jenis cas yang dikenakan. Cas yang berkaitan dengan perkhidmatan kad kredit. Kalau kita ada kad kredit, dia ada banyak cas-cas dia lah. Maknanya kita kena bayar setahun. Begitulah, dalam tempoh 1 tahun kita kena bayar. Kalau
kad kredit kita rosak, kita mau ganti, yang kedua ni lah ya. Ini yuran keahlian ni yang mula-mula ya. Yuran pendahuluan wang tunai, itu pun ada. Kemudian cas bayaran lewat ada, kadar cas kadar faedah ya. Ini cas ini dikenakan untuk bayaran tertunggak. Ni kamu boleh baca lah ya di sini. Okey, penyelesaian masalah. Yang ini penyelesaian masalah pengiraan lah ya di sini. Pengiraan, cuba kita buat pengiraan ya. Sampai sudah 20 minit ya. Kita tengok. Okey, Encik Hamzi mempunyai baki tertunggak kad kredit pada bulan Jun sebanyak 600. Okay. Beliau hanya membuat bayaran minimum pada bulan Jun dan tidak menggunakan kad kredit pada bulan Julai. Okey, Jun, Julai lah ya. Tarikh penyata bulan Julai ialah 5 hari dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Maknanya 5 hari dari tamat tempoh faedah. Bank mengenakan kadar faedah tahunan sebanyak 18%. Kadar faedah banyak ni Maknanya kadar faedah ni keuntungan bank lah ya. Kadar bank mengenakan kadar faedah tahunan sebanyak 18% ke atas baki tertunggak selepas tamat tempoh tanpa faedah. Maknanya kalau dia sebelum dia bayar 5 hari bulan ni, maknanya kalau dia bayar 6 hari bulan, maknanya dia sudah lewat 6 hari bulan tu dia lewat. Dia kena bayar sebelum 5 hari bulan. Begitulah ya maksudnya. Apakah baki penyata kad kredit Encik Hamzi pada bulan Julai? Pada bulan Julai ya. Okey, ni penyelesaian dia ialah 5% darab dengan 6. 5% darab dengan 600. Okey. Dia tidak. Okey, 5%. Ni bayaran minimum. Ini baki tertunggak. So bayaran minimum 5% daripada 600. So RM30. So namun bayaran minimum yang perlu dibayar ialah RM50. Baki tertunggak ialah 550. Okey. So jadi dia cakap cas kadar faedah. Okey, yang tertunggak tu yang inilah 550 ni ya. So maknanya 5% ni 5% bayaran minimum, maknanya bayaran yang paling sedikit yang perlu dia bayar ialah 5% daripada 5% daripada jumlah baki tertunggak. Tertunggak lah baki hutang tu ya. Sebenarnya baki hutang ialah 600. Okey, dia perlu bayar 5% daripada 600 itu. So 5% ialah RM30, tapi dia cakap namun bayaran minimum yang perlu dibayar ialah RM50. So paling minimum ialah 50 lah. So kalau di bawah 50 tu 5% tu maknanya kita kena tambahkan, dia akan jadi RM50. So jadi bila RM50, so hutang tertunggak, baki tertunggak yang bulan Jun ialah 600, kita tolakkan 50. So kita akan dapat baki tertunggak pada bulan Julai ialah 550. Okey. So jadi pada bulan Julai itu, so apakah kadar cas kadar faedah yang bank kenakan ialah 550 darab dengan 18% darab dengan 5 hari sebelum tarikh penyata bulan Julai ialah 5 hari dari tarikh tamat tempoh. 5 daripada 365 hari. So dia dapat di sini ialah ini maknanya RM1.36 ni ialah kena tambah pada hutang baki yang inilah 550 ya. So jadi 5/365 ya sini. So maka baki pada bulan Julai ialah 550 tambah dengan
RM1.36. So jumlah keseluruhan dia ialah, so inilah baki pada bulan Julai, 551.36 ya. So ini kadar cas faedah daripada bank. So dia tambahkan lagi bank ya, hutang dia RM1.36. Jadi semuanya ialah 551.36 sen ya. Okey, contoh kedua sama juga ya. Kamu baca soalan di sini. Encik Lee membeli barang hiasan rumah yang berharga 2,000 dengan menggunakan kad kredit pada bulan Mei. Oleh sebab masalah kewangan, beliau tidak dapat menjelaskan apa-apa bayaran dalam tempoh tanpa faedah dan dikenakan cas lewat bayar dengan kadar 1%. 1% tu 1/100 ya. Hari penyata ialah 10 hari. 10 hari dari tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Maknanya 10 hari 10/365 ya, 365 hari ni ya. 10 hari daripada 365. So jadi kena hafal, kena ni lah ya, ingat dia punya yang ni ya. Sini kita punya hutang, jumlah hutang 2,000, yang ini 18% kadar faedah. Yang ini ialah 10 hari dari tamat tempoh tanpa faedah. So jadi 2,000 hutang, 18% kita punya cas daripada bank ya, lewat bayar. Lepas tu darab dengan 10 hari. So dapatlah kadar cas bank tu ialah RM9.86. So cas bayaran lewat 2,000 tambah RM9 darab dengan 1/100 lagi. Ni ni kadar lewat lagi, cas lewat ya. Okey. So jadi akan dapat RM20. So tambahlah semua. So ada dua lah ini kita boleh panggil ada dua keuntungan bank di sini ya. Satu kadar faedah keuntungan bank. Yang kedua ni ialah bayaran lewat. So ada dua di sini yang kena kira lah ya. Kena kira ada dua. Yang pertama ialah yang ini yang sudah bank tetapkan. Yang bank sudah tetapkan maknanya ini adalah faedah ataupun keuntungan bank ya, iaitu RM9 daripada 2,000 ni ialah 18% darab 10/365 ni ya. Okey, kemudian yang kedua ni ialah cas dia tidak bayar, dia lewat bayar. So ini cas lewat bayar. Cas lewat bayar. So ada dua di sini keuntungan bank. Yang pertama ini, yang kedua yang inilah keuntungan bank. So jadi jumlah keseluruhan pada baki penyata bulan Jun ialah inilah RM2,029.96. So inilah cara pengiraan bank ya untuk kad kredit. Okey, seterusnya. Okey, itu tidak perlu. Okey, ini pun tidak perlulah, dua contoh sajalah. Okey, ini nombor 4 ni cikgu tunjuklah ya. Encik Zaki membawa keluarga ke Hong Kong semasa cuti sekolah. Beliau membayar kos penginapan dengan menggunakan kad kredit. Pertukaran mata wang pada masa itu ialah 50 sen. $1 Hong Kong ni ya, $1 Hong Kong bersamaan dengan 55 sen. Dan kadar faedah yang dikenakan atas kad kredit ialah 3%. Kadar faedah 3%. Jika jumlah bayaran penginapan ialah 2,000. Hitung jumlah yang perlu dibayar oleh Encik Zaki dalam ringgit Malaysia. Okey. Kena tukar kepada ringgit. 2,000 Hong Kong ni tukar kepada ringgit, iaitu darab dengan 55 sen lah ya. Okey, kemudian darab dengan 3%. Ini kadar faedah 3%. So dapatlah yang ini ya. Kemudian jumlah yang perlu dibayar 2,000 darab dengan 55, kemudian tambah 33. So kamu akan dapat 133. So itulah jumlah yang perlu dibayar. So yang ini dia tukar kepada
duit Malaysia lah ya. Hong Kong 2000 dolar Hong Kong darab dengan ringgit, jadi 0.5 lah, 55 sen ya. So tambah dengan kadar faedah RM33. So inilah jumlah kadar faedah ya. Okey, boleh buat uji diri di sini ya. Ni kamu boleh buat uji diri. Boleh buat ya. Okey, itu saja. Yang lain ni tidak perlulah. Ini kita sudah belajar ya. Okey, itu sahaja faedah muda. Okey. Itu sajalah ya. Boleh buat sampai uji diri 9 ya. Boleh tengok contoh lah di sini ya. Uji diri 9. Okey, itu saja. Terima kasih.